Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam Buletin Didik edisi khas malam ini 9 Oktober 2021. Anda bersama saya Hazrina Kasim. Seperti kita sedia maklum, 3 dan juga 4 Oktober lalu sudah pun bermulanya sesi persekolahan secara bersemuka yang diadakan secara berperingkat mengikut negeri dalam fasa pelan pemulihan negara. Dan sudah tentunya kita ingin melihat pada malam ini sejauh mana ianya telah memberikan satu reaksi dan juga respon yang baik dalam kalangan guru-guru maupun murid-murid. Tetapi malam ini fokus kita terhadap sekolah dalam BPLTV, iaitu bahagian pendidikan dan latihan teknikal vocational. Tapi sebelum kita nak mulakan bicara pada malam ini bersama dengan tetamu istimewa kita, seperti biasa saya nak ingatkan kepada semua penonton-penonton dalam Buletin Didik edisi khas malam ini untuk sentiasa mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan. Seperti anda memakai pelitup muka, anda sentiasa mencuci tangan ataupun mensanitasi tangan. Juga pastikan adanya penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter jika anda berada di tempat awam. Baiklah, seperti yang kita sedia maklum, malam ini kita nak bawakan pemerhatian penonton-penonton untuk satu kupasan yang saya kira penting untuk anda mengetahui lebih lanjut dengan topik yang akan dibawakan pada hari ini, iaitu garis panduan pengoperasian sekolah 3.0. Maka untuk itu, saya ingin bersama dengan tetamu istimewa kita yang sudah pun bersedia secara dalam talian. Ini dia kita nak bawakan tetamu. Saya nak alu-alukan kehadiran secara dalam talian Puan Hajah Zanariah Haji Ahmad, Pengarah Bahagian Pendidikan dan Latihan Teknikal Vocational, Kementerian Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum. Apa khabar Puan? Waalaikumsalam. Terima kasih Rina. Baik, Alhamdulillah. Kabarnya berada di Pantai Timur di negeri Kelantan kalau tak salah saya. Ya, benar. Berada di Kota Baru sekarang ini. Baiklah, terima kasih. Biarpun punya tugasan di sana tapi masih lagi punya ruang untuk kita berbicara malam ini Puan. Terima kasih sangat banyak-banyak. Dan sebagai permulaan kepada topik perbincangan kita malam ini Puan, kalau tadi saya dah jelaskan berkenaan dengan garis panduan perumusan dan pengoperasian sekolah 3.0. Ini kita nak tumpukan kepada sekolah-sekolah di bawah BPLTV ni, termasuk sekolah menengah teknik, college vocational dan banyak lagi. Kalau diikutkan garis panduan pengoperasian sekolah 3.0 yang telah pun dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia ini, pasti juga ia adalah satu yang penting menjadi panduan kepada bukan saja guru-guru, bukan saja murid-murid, tetapi golongan ibu bapa kita. Dari sudut penekanan utama yang diberikan dalam garis panduan ini, pasti Puan dapat terangkan kepada kami malam ini. Silakan. Okay, terima kasih Rina di atas jemputan yang diberikan kepada saya. Susulan pengumuman yang dibuat oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan berhubung pembukaan semula sekolah secara bersemuka pada 12 September 2021, maka pihak Kementerian Pendidikan Malaysia telah pun mengeluarkan satu garis panduan pengoperasian 3.0 sebagai panduan dan rujukan kepada semua sekolah yang terlibat, murid-murid dan juga guru, ibu bapa dan juga guru. Dan garis panduan ini sebenarnya merupakan prosedur operasi standard ataupun yang lebih dikenali sebagai SOP yang perlu diikuti dan dipatuhi sepenuhnya oleh warga sekolah demi memastikan murid, guru dan warga di sekolah selamat sepanjang sesi persekolahan yang dilakukan secara bersemuka ini. Jadi untuk itu penekanan utama dalam garis panduan kali ini adalah tertumpu kepada mewajibkan pemakaian pelitup muka kepada semua murid, guru dan juga AKP dan juga pekerja swasta sepanjang masa semasa berada di sekolah. Jadi selain itu juga hanya guru-guru yang telah lengkap menerima vaksin sahaja dibenarkan untuk mengajar secara bersemuka. Manakala murid-murid yang tinggal di asrama pula, mereka perlu menjalani ujian kit kendiri dengan keputusan ujian negatif sahaja yang dibenarkan mendaftar masuk ke dalam asrama.
Manakala bagi pelajar harian yang dikesan bergejala, pihak sekolah akan terus membuat saringan menggunakan ujian kit kendiri ini sebagai langkah awal mencegah penularan. Jadi untuk itu, selain daripada itu, aspek utama yang ditekankan semasa berlakunya pengajaran dan pembelajaran ini di dalam kelas adalah semua sekolah perlu memastikan pengudaraan dan pencahayaan yang mencukupi. Disebab itu, semua lansir-lansir dan juga di dalam kelas maupun di dalam makmal dan juga di bilik guru perlu ditanggalkan. Ini bagi mewujudkan ekosistem persekolahan yang selamat. Baik Puan, kita juga sedia maklum bahawa BPLTV ataupun Bahagian Pendidikan dan Latihan Teknikal Vocational ini dipertanggungjawabkan untuk menguruskan institusi TVET KPM, contohnya seperti College Vocational, Sekolah Menengah Teknik dan sebagainya. Mungkin dari sudut garis panduan yang sudah pun diberikan ini, bagaimana agaknya ianya diikuti dan juga dipatuhi oleh institusi TVET KPM ini? Silakan. Okey, untuk makluman Rina, BPLTB sebenarnya mempunyai institusi yang direct di bawah dia, di bawah BLTB yang menguruskannya, iaitu College Vocational dan juga Sekolah Menengah Teknik. Jadi untuk memastikan bahawa sekolah vocational bagi memastikan College Vocational dan Sekolah Menengah Teknik ini mematuhi tentang garis panduan 3.0 ini dengan jelas tanpa pencairan maklumat, maka BPLTB telah mengadakan penataran secara atas talian terus kepada pihak pentadbir College Vocational dan juga Sekolah Menengah Teknik secara atas talian. Ini bertujuan untuk menekankan tentang pemahaman mereka. Jadi manakala bagi memastikan tahap pemahaman mereka ini dan juga kepada pematuhan kepada garis panduan 3.0 ini, maka BPLTB juga mengadakan sesi pemantauan secara bersemuka maupun secara atas talian. Kebiasaannya untuk secara atas talian ini kita lakukan kepada kolej-kolej vocational ataupun sekolah menengah teknik yang berada di Sabah, Sarawak maupun di Labuan. Manakala bagi program-program TVET yang dilaksanakan di sekolah harian, kita mendapat kerja bersama-sama dengan Jabatan Pendidikan Negeri dan juga Pejabat Pendidikan Daerah untuk mengadakan penataran dan juga untuk mengadakan pemantauan bagi memastikan pihak sekolah jelas dan faham serta mematuhi garis panduan 3.0 ini. Dan saya juga difahamkan ada pelantikan rakan komunikasi strategik ya Puan? Begitu juga pihak BPLTB telah melantik rakan komunikasi strategik yang terdiri daripada pegawai-pegawai BPLTB ini, yang mana mereka ini akan menjadi penyampai maklumat dan juga penghubung dalam memastikan tahap kefahaman dan pematuhan garis panduan dipatuhi sepenuhnya. Jadi untuk itu kita memastikan bagi sekolah-sekolah menengah teknik yang mana murid-murid tingkatan 5 ini akan duduk sepenuhnya di asrama. Manakala bagi pelajar-pelajar kolej vocational pula, mereka ini akan duduk di asrama dan kita akan mewajibkan secara penggiliran bagi memastikan semuanya berada di dalam gelembung yang selamat. Baiklah, saya kira garis panduan yang diberikan ini ternyata memberikan satu tahap kefahaman dan juga pematuhan garis panduan yang sememangnya mudah untuk diikuti dan juga dipatuhi oleh murid-murid. Puan Zanariah, kita nak berehat seketika. Sekembalinya selepas ini banyak lagi yang akan kita bincangkan berkenaan dengan garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah 3.0, semuanya dalam Buletin Didik edisi khas selepas ini. Kita masih lagi bersama dalam Buletin Didik edisi khas malam ini, juga bersama tetamu istimewa kita secara dalam talian. Ini dia Puan Hajah Zanariah Haji Ahmad selaku Pengarah Bahagian Pendidikan dan Latihan Teknikal Vocational Kementerian Pendidikan Malaysia. Baik Puan, terus kalau tadi kita dah menyentuh bagaimana penekanan utama diberikan untuk garis panduan ini dan bagaimana pula ianya diikuti dan dipatuhi oleh murid-murid.
Seterusnya, kita nak tahu dari segi pelaksanaan kemasukan murid di institusi TVET KPM ini, apa agaknya status murid yang telah menghadiri sesi persekolahan secara bersemuka ini, Puan? Maaf, Puan, saya tak dengar suara Puan. Okey, terima kasih Rina. Sama. Seperti saya nyatakan tadi bahawa pelajar-pelajar di Kolej Vocational adalah daripada pelajar-pelajar Diploma Vocational Malaysia yang naik terlebih dahulu. Mereka ini juga semuanya akan tinggal di asrama, dan begitu juga dengan murid tingkatan 5 di Sekolah Menengah Teknik, mereka ini duduk di asrama sepenuhnya. Maka kita telah pun mengadakan pemantauan pada 2 hingga 4 Oktober, iaitu sebelum dan juga semasa hari pendaftaran kemasukan ke asrama ini. Kita dapati bahawa proses pendaftaran di asrama telah berjalan dengan lancar dengan pematuhan SOP yang ketat. Dan rata-rata apabila dan didapati pelajar-pelajar ini apabila telah hadir, mereka ini akan telah menjalani ujian KIT Kendiri terlebih dahulu lagi sebelum mereka ini dibenarkan mendaftar ke dalam asrama. Jadi bagi yang hasilnya negatif sahaja yang dibenarkan untuk tinggal menetap di dalam asrama, dan seterusnya hadir PDP secara bersemuka. Hasil temu bual pihak BPLTB dengan dan juga maklum balas yang diterima daripada semua murid dan ibu bapa, mereka merasakan sangat bersyukurlah dan sangat gembira kerana telah dibenarkan untuk kembali bagi sesi bersemuka ini. Dan peratusan yang hadir juga sangat tinggi, iaitu melebihi daripada 95%. Yang mana jadi dan bagi murid yang tidak dapat hadir disebabkan ada masalah kesihatan, BPLTB akan pastikan mereka ini dapat mengikuti pengajaran dan pembelajaran secara di rumah lah untuk kita laksanakan, dan kita akan pantau dan kita akan pastikan bahawa murid-murid ini walaupun dia melakukan PDPR di rumah, mereka ini tidak akan tercecer daripada mengikuti pengajian dan pembelajaran yang telah ditetapkan. Maksudnya segalanya kita pantau dan kita pastikan ianya mematuhi segala yang ditetapkan. Rasa gembira pula Puan bila mendengar lebih daripada 95% yang hadir untuk menjalani pembelajaran secara bersemuka ini. Satu respon yang sangat positif, tahniah Puan, dan pastinya ada langkah-langkah yang diambil oleh BPLTV sendiri yang dalam usaha untuk memastikan gelembung selamat ini berlaku di College of Vocational dan juga di Sekolah Menengah Teknik. Mungkin Puan boleh kongsikan serba sedikitlah maklumat berkenaan dengan ini, dan dari segi jaminan murid-murid yang berada dalam situasi ini bagaimana? Okey, jaminan selamat ni sebenarnya adalah satu perkara yang subjektif lah untuk kita bincangkan. Namun begitu, KPM sangat komited memberikan yang terbaik, dan kami telah melakukan pelbagai usaha untuk memastikan murid ini selamat sepanjang berada di sekolah ataupun institusi pendidikan. Contohnya bagi institusi TVET KPM seperti di Kolej Vocational dan juga di Sekolah Menengah Teknik, yang seperti yang saya maklumkan tadi, semua murid berada diwajibkan tinggal di asrama sepenuhnya. Jadi tujuan utama kita menetapkan mereka ini tinggal di asrama adalah untuk mewujudkan satu gelembung yang selamatlah dalam kawasan kolej maupun di sekolah selepas tempoh 14 hari. Jadi dan sepanjang tempoh itu kita memastikan kita sentiasa memantau pelajar-pelajar ini bahawa mereka sentiasa mematuhi peraturan atau SOP yang ditetapkan. Selain itu, kita juga mengadakan cabaran 14 hari Kolej Vocational dan juga Sekolah Menengah Teknik selamat tanpa jangkitan, yang mana ini adalah kita memberikan pendedahan kepada murid-murid untuk kesedaran kepada mereka bahawa betapa pentingnya untuk mereka mematuhi SOP supaya tidak ada berlakunya jangkitan atau penularan di kalangan mereka. Banyak sebenarnya inisiatif yang dilaksanakan di peringkat BPLTV sendiri dan juga di peringkat KPM, dan pastinya ini juga satu fasa ataupun norma baharu yang perlu dilalui oleh murid-murid ini. Biarpun kita melihat bahawa sesi bersemuka ini sedikit kelainan kerana ada SOP yang perlu dipatuhi. Baik Puan Zanaria, kita berehat sekali lagi. Selepas ini kita akan kembali semula untuk perbincangan lanjut berkenaan dengan garis panduan pengoperasian sekolah 3.0 dalam Buletin Didik edisi khas malam ini.
garis panduan pengurusan dan juga pengoperasian sekolah 3.0 itu yang kami bawakan di Buletin Didik edisi khas malam ini bersama dengan tetamu istimewa kita, Puan Zanaria. Terus secara dalam talian, saya nak ajukan soalan yang berikutnya. Puan, mungkin kita dapat kongsikanlah sedikit berkenaan dengan sepanjang tempoh pelaksanaan PDPR dan juga pandemik ini. Bagaimana Puan sendiri melihat usaha dari pihak BPLTV sendiri untuk memastikan kompetensi murid dalam kemahiran tidak terjejas? Baik, seperti yang kita sedia maklum bahawa garis panduan 3.0 itu adalah untuk memastikan tahap keselamatan para pelajar dan di mana KPM memang tidak ada toleransi di atas keselamatan pelajar ini. Selain daripada itu, KPM juga tidak ada toleransi di atas kualiti graduan yang dihasilkan. Untuk itu, KPM telah menyediakan sokongan pengoperasian terutamanya seperti di kolej vocational. Kita telah mengadakan penjajaran kurikulum yang mana penjajaran ini kita laksanakan berfokuskan kepada kursus amali apabila kita mengadakan sesi bersemuka, tetapi pengkhususan kepada program teori adalah diberikan semasa tempoh PDPR. Selain daripada itu, kita juga membuat penjajaran jadual waktu yang mana penjajaran semula waktu ini bagi mengoptimumkan penggunaan bengkel semasa tempoh bersemuka. Selain daripada itu juga pihak KPM telah menyediakan garis panduan. Antara garis panduan yang telah disediakan oleh pihak BPLTV adalah garis panduan tentang PDP norma baharu bagi SVM dan juga SKM dan Diploma Vocational Malaysia, College Vocational edisi Disember 2020. Dan kita juga telah menyediakan garis panduan pelaksanaan projek tahun akhir bagi pelajar-pelajar Diploma Vocational Malaysia, dan juga kita telah menyediakan garis panduan pelaksanaan on the job training bagi College Vocational. Selain daripada itu, panduan pelaksanaan kaedah alternatif on the job training College Vocational dan juga garis panduan pelaksanaan pentaksiran berterusan khas Diploma Vocational Malaysia. Dan selain daripada itu, kita juga telah melihat kepada pentaksiran yang mana pelaksanaan pentaksiran berterusan khas dan juga penilaian air khas semasa tempoh PDPR dan juga bersemuka. Pelaksanaan pentaksiran ini adalah memenuhi dinilai bagi hasil pembelajaran pelajar berpandukan kepada garis panduan yang ditetapkan, iaitu memenuhi standard Agensi Kelayakan Malaysia. Manakala bagi bahan pembelajaran pula, College Vocational ini tidak menjadi satu perkara biasa kerana College Vocational ini tidak mempunyai buku teks. Maka kita menekankan tentang bahan pembelajaran yang menekankan video, modul digital dan juga platform Didik TV. Kita juga terima kasih kerana memang Didik TV ini sangat membantu dalam PDPR semasa mereka dalam sesi PDPR itu. Selain daripada itu, kita juga mengadakan repository bahan pembelajaran, dan selain daripada itu juga kita telah mengadakan membuat penjajaran kepada takwim pengajian yang mana takwim College Vocational ini diubah selaras mengikut keperluan semasa dengan mengaplikasikan kaedah pengiliran mengikut peringkat pengajian. Lepas itu kita akan dapati bahawa pelajar-pelajar Diploma Vocational Malaysia ini mereka akan masuk dahulu sebagai pelajar kumpulan pertama. Kemudian apabila mereka ni tamat mengikuti selama 4 minggu, akan diikuti oleh pelajar-pelajar sijil Vocational Malaysia bagi semester 3 dan juga sijil kemahiran Malaysia, dan kemudian pada kumpulan yang ketiga akan diikuti oleh sijil Vocational Malaysia semester 1. Jadi itulah antara sokongan pengurusan yang kita berikan kepada pelajar-pelajar ini. Banyak sebenarnya Puan persediaan yang dilakukan oleh BPLTV sendiri demi memastikan kompetensi murid-murid ini tidak terjejas. Baik, saya percaya sebelum kita berakhir, pastinya Puan sendiri mempunyai pesanan buat golongan pensyarah kita juga kepada pelajar-pelajar dalam memastikan kolej vocational dapat menempa kejayaan dan juga pencapaian terbaik di masa hadapan. Silakan Puan. Okey. Jadi kepada pensyarah lah, ada terdapat dua nasihat untuk kepada pensyarah dan juga kepada pelajar-pelajar dalam memastikan College Vocational dan juga sekolah menengah teknik terus menepa kejayaan dan pencapaian pada masa hadapan. Terutamanya kepada pensyarah,
Maka dalam mengharungi era revolusi pendidikan 4.0 ataupun RR 4.0, seorang pensyarah harus berfikiran di luar kotak dan harus memiliki satu iltizam yang tinggi dalam meningkatkan kemajadian pelajar agar mampu bersaing di peringkat global. Oleh demikian, para pensyarah perlu bersedia untuk berhadapan dengan pelbagai cabaran bagi melahirkan pelajar yang mempunyai pemikiran yang kreatif dan inovatif serta bersedia untuk memenuhi keperluan pasaran industri. Selain itu, kita juga mengharapkan pensyarah-pensyarah ini mempunyai sifat yang dinamik, iaitu mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dalam pendidikan dari masa ke semasa. Justru penerokaan dalam pelbagai cabang ilmu dapat mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajaran yang berkesan. Pensyarah juga perlu membabitkan diri dalam pembangunan dan kepimpinan serta mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat. Jadi usaha untuk memperkasakan Tibet ini dapat melahirkan modal insan yang berkemahiran tinggi dan hendaklah menjadi satu agenda bersama bagi seluruh warga kolej. Selain daripada itu, kepada pelajar-pelajar juga nasihat saya adalah kecemerlangan pelajar bukan hanya diukur dengan pencapaian akademik. Sebaliknya, penyertaan pelajar dalam apa juga pertandingan yang diadakan di pelbagai peringkat sememangnya terbukti dapat memberi nilai tambah dan meningkatkan keyakinan serta keterampilan diri pelajar itu sendiri. Jadi oleh itu, para pelajar haruslah merebut peluang menyertai mana-mana pertandingan sama ada di dalam negara maupun di luar negara di bawah bimbingan pensyarah yang berpengalaman. Jadi kejayaan pelajar dalam pertandingan ini disertai sudah pastinya bukan sahaja untuk diri mereka sendiri. Jadi pelajar juga merupakan aset kepada organisasi ataupun komuniti yang mempunyai peranan yang penting sebagai generasi pelapis negara dan juga mampu menghadapi cabaran global. Jadi itulah harapan dan nasihat saya supaya para pensyarah dan pelajar dapat bersama-sama berganding bahu dapat mempertingkatkan kemahiran diri, kompetensi diri agar dapat melonjakkan Tibet KPM di pesada dunia. Baik, kita mengharapkan pesanan daripada Puan Zanariah ini pastinya dapat menyemarakkan lagi semangat dalam kalangan guru-guru dan juga memastikan kecemerlangan serta kemenjadian pelajar itu berterusan. Terima kasih Puan Zanariah Haji Ahmad, Pengarah Bahagian Pendidikan dan Latihan Teknikal Vocational Kementerian Pendidikan Malaysia kerana sudi bersama kami meluangkan 30 minit utama ini untuk berkongsi mengenai garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah 3.0. Ada rezeki kita jumpa lagi ya Puan. Selamat bertugas bersama dengan seluruh kaki tangan di Kelantan. Baik, itu saja yang sempat kami bawakan untuk malam ini dalam Buletin Didik edisi khas. Pastikan anda terus setia bersama kami di Didik TV KPM. Jumpa lagi. Assalamualaikum.